Apa khabar semua? Alhamdulillah. Nampaknya semua dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kita berhimpun di sini dalam satu usaha yang cukup murni dan penting, iaitu dalam satu program jelajah PN Best yang diaturkan di peringkat Parlimen Indra Mahkota ini guna untuk memberikan peluang antara lain pada saya sendiri hadir untuk menyampaikan sedikit ucapan untuk menyokong calon-calon yang bertanding di Indra Mahkota ini. Kita sudah pun berada hampir separuh daripada jadual waktu untuk kita berkempen sebelum kita sampai kepada hari mengundi pada 19 hari bulan November yang akan datang ini. Tentulah ini satu ketika yang amat kritikal dan amat penting untuk nantinya saudara-saudara dan saudari yang berada di kawasan Indra Mahkota khasnya dan negeri Pahang amnya membuat suatu keputusan yang bijaksana untuk memilih kerajaan di peringkat negeri dan juga di peringkat negara kita. Sebab itu apapun pertimbangan yang kita harus lakukan dalam tempoh mendatang ini adalah suatu yang amat mustahak, iaitu untuk membolehkan kita keluar dalam situasi yang agak sukar ini. Negara kita sudah hampir pulih daripada wabak COVID-19. Ekonomi kita juga baru pulih, tetapi tidak sepenuhnya. Politik negara kita sebelum ini agak terumbang-ambing dan tak stabil. Dan oleh sebab kerana politik dalam negara kita tidak stabil, maka dia telah pun menjejaskan usaha-usaha untuk kita membangunkan negara kita. Dengan keadaan negara kita yang tidak stabil, pelabur-pelabur tidak akan datang ke negara kita untuk melabur secara besar-besaran dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan untuk anak-anak kita di masa-masa hadapan ini. Ketidakstabilan politik negara kita ini sudah pun berlaku dalam tempoh beberapa tahun yang mutakhir ini. Ia berlaku bukan kerana dia berlaku begitu saja, tetapi berlakunya ialah kerana adanya tindakan-tindakan oleh parti politik dan ahli-ahli parlimen yang terpaksa dengan sebab itu berlaku perubahan kepimpinan dan kerajaan Malaysia. Kita diberitahu sudah silih berganti 3 Perdana Menteri. Yang saudara hadapi sekarang ini ialah salah seorang daripadanya. Tetapi yang penting kita nak bincang pada malam ini ialah kalaulah ketidakstabilan itu berlaku untuk sepanjang masa ke hadapan ini, negara kita akan berada dalam satu situasi yang lebih buruk. Nasib rakyat kita yang terkesan dengan begitu hebat di waktu pandemik COVID ini berlaku akan terus berlaku kerana usaha-usaha untuk membantu dan membela nasib rakyat kita yang agak bertambah buruk dan miskin itu sukar dilaksanakan.
Apalagi kita sedar sebelum daripada ini pun situasi negara kita berhadapan dengan masalah ekonomi yang berlaku bukan saja mungkin di Malaysia tapi di seluruh dunia. Sudah ada pertumbuhan yang agak perlahan, dan dengan sebab itu telah memberikan kesan juga kepada usaha kita untuk membangunkan negara kita. Apalagi bila mana kita berdepan dengan isu pandemik COVID-19 yang menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil langkah-langkah yang agak besar untuk menyelamatkan nyawa dan juga untuk memulihkan ekonomi negara kita. Ini belum terhasil sepenuhnya. Keadaan masih tidak menentu pada hari ini. Malahan satu daripada kesan besar yang kita hadapi sekarang ini, selepas kita melalui satu tempoh lebih kurang 2 tahun, ialah makin ramai rakyat kita yang jatuh miskin. Waktu sebelum pandemik COVID, memang ada usaha dibuat untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedikit sebanyak sudah pun tercapai, tapi tidak tercapai sepenuh. Masih terdapat hampir 40% penduduk dalam negara kita, termasuklah di Pahang ini, yang masuk dalam kategori miskin. Dalam susunan kategori itu yang terbawah sekali ialah B40, bottom 40, iaitu mereka yang berpendapatan isi rumahnya bawah RM4,300 kalau tak silap saya. 40% itu sudah satu jumlah yang besar. Kalau 40% daripada 30 juta rakyat, hampir 12 juta rakyat kita tergolong dalam golongan yang miskin. Malahan sebahagian daripada mereka berada dalam kategori miskin tegar. Tetapi selepas pandemik ini berlaku di negara kita, kadar kemiskinan negara kita sudah bertambah. Daripada 40% sudah naik kepada 61%. Bukan berkurangan, tetapi bertambah. Dalam situasi keadaan di mana saya berada di sini sekarang ini pun, usaha untuk mengatasi masalah itu belum lagi selesai. Kalau saudara ingat, waktu saya memimpin negara sebagai Perdana Menteri, sementara kita nak menguruskan masalah supaya rakyat kita tidak akan terjejas dan dijakiti dengan COVID-19, kumpulan rakyat kita yang tidak mempunyai pendapatan, yang tersekat kerana adanya pentah kawalan pergerakan, jangan ke mana-mana, jangan ke sana, jangan ke sini, jangan ke sana, jangan ke sini, dah dijadikan lagu rap oleh anak-anak muda. Kita membekalkan sejumlah, mungkin jutaan kotak-kotak makanan, bakul-bakul makanan yang diedarkan di seluruh negara. Hampir 20 juta rakyat Malaysia mendapat bantuan daripada Kerajaan Perikatan Nasional di waktu itu di bawah pimpinan saya. Tetapi itu untuk suatu tempoh yang singkat untuk menahan supaya mereka tidak hidup dalam keadaan yang lebih sengsara dan sukar. Supaya ada di atas meja mereka ini makanan. Tidak ada keluarga yang mati kebuluran. Tetapi hakikatnya sampai hari ini masalah itu belum lagi selesai. Saya menceritakan ini untuk menggambarkan situasi krisis yang mungkin tidak disedari oleh ramai kita ini. We are in a state of crisis. Krisis kesihatan mungkin sudah reda tapi belum selesai sepenuhnya. Ada terdapat varian COVID-19 yang baru yang ditemui. Doakanlah mudah-mudahan dia tidak akan merebak macam mana yang berlaku waktu pandemik COVID-19.
Jadi kalau kita sedar kita berada dalam situasi yang sukar, apakah langkah yang boleh kita buat untuk membantu supaya nasib rakyat kita ni terbela, tidak tertekan dalam keadaan yang lebih daif dan sengsara ini? Berserah ini, kalau ingat saya waktu saya belajar di sekolah tu, pekerja-pekerja mereka ataupun penduduk sini ramainya nelayan. Betul? Menangkap ikan. Berapalah pendapatan nelayan yang menangkap ikan hari ini? Waktu musim sekarang ni, musim tengkujuh, mereka tidak ke laut. Siapa bekalkan mereka wang dan juga makanan untuk menanggung dan menampung kehendak keluarga mereka? Oleh sebab itu, kita berhadapan dengan satu situasi yang besar dan lebih membimbangkan saya ialah dikatakan oleh Bank Dunia tahun hadapan 2023 dunia akan berhadapan dengan satu global recession, iaitu situasi ekonomi dunia akan lebih teruk, merosot, baik di negara-negara maju, negara-negara membangun, hatta negara-negara miskin. Tertekan kehidupan mereka. Negara yang ada kerajaan mungkin tak mampu untuk menguruskan kerana ekonomi mereka bertambah buruk, dan terbeban lagi ialah kerana adanya inflasi yang meningkat dan mendadak bagaimana yang kita lihat berlaku di negara kita sekarang ini. Jadi itu gambarannya. Ini baru mukadimah. Tak tahu fungsi bagi saya berapa jam. Dihantar viral video-video yang ada dihantar ke seluruh kita ni. Banjir sedang berlaku di Shah Alam. Dulu ahli parlimen dia, nama dia Khalid Samad. Pandai juga, dia lari pergi bertanding tempat lain kerana dia agak dia fikir banjir akan datang balik. Calon kita di sana anak muda Dr. Afif. Sedang berlaku sana. Dan memang kita tahu pun di pantai timur musimnya sekarang ini. Walaupun kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah ada banjir, jauhkanlah banjir, jangan turun hujan tidak berhenti-henti 3 hari 3 malam. Tapi kalau juga berlaku banjir, ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Tapi kita mencipta sejarah kerana kita ni sayangkan rakyat. Kita tak mahu dalam keadaan yang susah yang saya dah bayangkan tadi, ada pilihan raya di musim tengkujuh. Bagaimana nak mengurus pilihan raya, bagaimana nak mengangkut pengundi-pengundi ke pusat pemindahan sementara. Kalau hari jatuh mengundi, macam mana nak keluar mengundi, siapa mengundi, siapa tidak mengundi. Ini isu-isu yang timbul. Jadi kami mohon pada Perdana Menteri seboleh mungkin jangan ada, siapa nama dia? Siapa? Zahid Hamidi. Dia Presiden UMNO. Dia minta supaya pilihan raya mesti ada sekarang. Dia desak pada Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri supaya segerakan pilihan raya. Kita beritahu jangan ada. Tetapi kerana terdesak dan didesak oleh pihak UMNO dan Barisan Nasional untuk dipercepatkan pilihan raya, sedangkan tempoh kerajaan yang ada ni masih ada lagi sampai tahun depan, bulan Jun ni, tak silap saya, begitulah. Lama lagi. Yang kau nak cepat-cepat ni buat apa? Itu bahasa orang buang. Kenapa nak pilihan raya cepat-cepat? Tunggulah dulu. Kok dah lepas musim tengkujuh, bulan 3, bulan 4 dah kering, kita buatlah pilihan raya. Apa salahnya? Tak nak cepat. Tuan-tuan tahu tak kenapa dia nak cepat? Kenapa dia nak cepat? Kerana Zahid Hamidi sekarang ni berhadapan dengan 87 pertuduhan. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 10, bukan 20, bukan 30, 87 charges. Hari itu katanya agak mungkin kes 40 tu tak ada apa-apa. Peguam negara merayu balik supaya dibicarakan semula. Balik semula ke 87 pertuduhan.
Kalau saudara lah, bayangkan saudara lah kena 87 pertuduhan. Na'udzubillahi min zalik. Tak kita doa ni. Tapi mencontohkan, ambil contoh tu, 87 pertuduhan. Naik mahkamah tak tahu dah berapa ratus kali. Balik ke rumah, saya fikir kalau saya tak banyak, satu pertuduhan pun saya dah tak boleh tidur malam. Dua, tak boleh makan langsung. 87. Maksud saya itu dari sisi psikologinya, dia dah terkesan dalam kepala dia ni bahawa mungkin tak lama lagi dia akan dijatuhkan hukuman bersalah. Dan kalau dijatuhkan hukuman bersalah, dia dah nampak dah kawan dia kat dalam yang ada dekat penjara Kajang. Siapa kawan dia tu? Tak maaf lah orang Pekan. Nasib baik kat Indra Mahkota. Bosku ada kat sana. Dia kata, cepatlah Zaid, aku tinggal seorang, takut hantu ada dalam penjara ni. Ceritanya ini saya reka je lah. Jadi dia ni begitu rupa tertekan, dia paksa Perdana Menteri. Yang ini baru cerita. Waktu saya jadi Perdana Menteri pun cerita sama je. Yang saya ceritakan sekarang ni dia saman saya. Tapi peguam saya berkata, Tan Sri kalau mana-mana nak ceramah macam di Indra Mahkota boleh cerita. Dah ada dalam affidavit saya. Untuk menyatakan memang dia datang rumah saya, bawa fail dia bertimbun-timbun. Bukan satu, bukan dua, mungkin 87 keping fail. Dan mereka juga dah keluar kenyataan affidavit untuk membantu saya dalam kes yang saya disaman oleh Zahid Hamidi, katanya saya berbohong. Saya tak pernah bohong. Bapak saya Tok Guru, dia kata salah berbohong, hukumnya berdosa. Jadi saya tak pernah berbohong. Tapi ceritanya Zahid Hamidi bawa fail ni, minta tolong saya seboleh mungkin untuk jatuh ataupun buangkan kes ni. Suruh kes itu ditarik balik. Dia beritahu, Tan Sri saya tak buat apa-apa, saya tak buat salah. Zahid, kalau kau tak buat salah, apa yang kau takut? Pergilah ke mahkamah. Kalau dah dibicarakan dengan adil, kau akan dibebaskan. Betul tak? Tapi agak dia rasa dia bersalah. Jadi saya tak boleh campur. Ini urusan kehakiman. Dalam sistem negara kita ada 3 punca kuasa. Eksekutif, ketuanya Perdana Menteri. Legislatif iaitu perundangan, Dewan Undangan Negeri, Parlimen Dewan Negara. Ketuanya lah Speaker dan juga Parlimen. Satu lagi ialah kehakiman. Ketuanya ialah Ketua Hakim Negara. Saya tak boleh angkat telefon beritahu dengan Tan Sri Maimun, Tan Sri Maimun, gugurkanlah kes Zahid. Boleh saya buat begitu? Tak boleh. Tak tahulah Perdana Menteri mantan-mantan dulu buat ataupun tidak. Saya tak boleh. Pasal waktu saya menjadi Perdana Menteri, angkat sumpah. Wallahi, wabillahi, watallahi, saya Muhyiddin Yassin yang hari ini menjadi Perdana Menteri bersumpah bahawa saya akan menjunjung perlembagaan negara. Saya buat itu dan ini. Sumpah. Sebagai seorang Islam, kalau sudah bersumpah seperti itu dengan nama Allah, wallahi, wabillahi, watallahi, itu berat. Sebab itu walaupun saya didesak untuk saya mencampuri urusan mahkamah Zahid Hamidi, wallahi saya tak boleh campur tangan. Itu pendirian Perikatan Nasional untuk menegakkan sistem perundangan dalam negara, menjunjung perlembagaan negara. Jadi sebab itu saya tak buat apa yang dia minta saya buat. Apa jadi saya? Ditarik sokongan, saya pun jatuhlah. Tak apalah. Ini dunia bukan akhirat. Kok lepas ni menang pilihan raya, naik balik. Manalah tahu. Itu saudara punya doa lah. Saya tak pernah mimpi nak jadi Perdana Menteri pun. Jadi desakan tu begitu rupa sehingga dia menepikan kepentingan rakyat. Kalau dia ada perasaan kasih dan cinta pada kita semua ni, dia tak buat begitu. Tetapi dia bimbang ialah kerana nasib dia sendiri. Jadi pilihan dia ini ialah untuk memenuhi tuntutan nafsu rakus yang ada di dalam jiwa Presiden UMNO dan Pengurusi Barisan Nasional.
Ini kita hadapi masalah. Tapi tak apalah, ada hikmah juga. Hikmahnya apa? Kita ada problem. Satu, nak menyelesaikan masalah kepincangan dalam sistem pentadbiran politik dalam negara kita. Satu, mencari suatu bentuk kepimpinan kerajaan yang berwibawa, yang beramanah, yang berintegriti, yang bersih, yang adil. Semuanya ini. Dan tentu yang ada di situ ialah Perikatan Nasional. Jadi bila dah ada pilihan raya, hikmahnya ialah rakyat ada kuasa menentukan kerajaan. Saya nak tanya saudara sekalian, kalau ada pilihan dia ke depan ni, siapa yang saudara akan pilih sebagai parti untuk membentuk kerajaan? Tak kuat. Tak kuat juga. Ya, Perikatan Nasional. No choice. Yes, you have a choice. You ada 3 pilihan. Wahid, Perikatan Nasional. Isnain, Barisan Nasional. Salasa, apa dia? Pakatan Harapan. 3 pilihan. Pertama, PN ni nanti dulu. Ni ceritanya sampai subuh. Barisan Nasional. Saya ni dulu timbalan Presiden UMNO, timbalan fungsi Barisan Nasional. Hebat juga tak? Ceritanya begitulah dulu. Tapi saya tak boleh tengok kalau orang melakukan kemungkaran. Saya tegur Najib. Kes 1MDB, dia Perdana Menteri, dia singkir saya. Jatuhlah saya. Itu sejarah saya lah. Jadi soalnya ialah bagaimana kita nak menentukan ni. Kalau Barisan Nasional sudah lama mentadbirkan negara, masalah yang kita tahu pada hari ini ialah kes-kes mahkamah yang banyak. Saya tak payah nak cerita ni, kluster mahkamah, kes rasuah, 1MDB, kes Yayasan Akal Budi, entah apa-apa masalah. Kluster dulu kita bincang kluster ni waktu COVID-19. Kluster tabligh yang pertama, ingat? Lepas tu merebak tempat lain, kluster itu, kluster ni, kluster ini, kluster mahkamah, kluster pula. Bukan kluster COVID mahkamah, tetapi kluster orang-orang yang sudah terlibat dalam kes-kes jenayah yang berhadapan dengan tuduhan di mahkamah. Ini sudah terpalit. Baru-baru ini saudara, saya menerima satu video. Mungkin saudara juga terima. Ucapan daripada Presiden UMNO dan fungsi Barisan Nasional di Convention MIC Kebangsaan, parti gabungan dalam Perikatan dalam Barisan Nasional. Zahid Hamidi kata apa? Ini pilihan raya ini ibu bagi segala pilihan raya. Kita mesti menang. Kalau kita tak menang, apa jadinya kita? Lepas tu dia tengok ujung sana, timbalan Presiden UMNO, Dato' Ahmad Hassan. Kamu next. Awak yang kemudian lepas ni, awak nombor 2 kena nanti. Sebelah dia dulu Presiden MIC, dia kata, Vicky, don't laugh. Jangan ketawa, engkau pun akan kena. Dato' Isyamuddin pun ada kat situ, engkau pun juga. Wika Siong, engkau pun juga. Saravanan, engkau pun juga. Ini pengakuan terbuka oleh Pengurusi Barisan Nasional bahawa barisan pimpinan Barisan Nasional semuanya terpalit dengan kes rasuah dan salah guna kuasa. Masya Allah. Bukan orang lain kata. Jadi kalau sebuah pertubuhan politik yang sudah wujud lebih daripada 7 dasawarsa ataupun 7 dekad lamanya, kalau dia muda macam saya dah jadi tua dah. Tua kita sebagai umur tua. Tapi parti politik bila dah lama begitu berjuang, dia dah lupa asas perjuangannya. Dia sudah terkeluar daripada landasan perjuangannya. Ya, dulu ialah untuk bangsa, agama, negara, macam-macam lah yang diperjuangkan. Tapi hari ini sudah meninggalkan asas perjuangan yang telah pun diasaskan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Sehingga UMNO sudah disinonimkan dengan masalah salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya.
Jadi pasti kita pengundi yang bijaksana boleh memikirkan, wajarkah kita nak berikan satu undi kepada semua calon-calon Barisan Nasional. Ini yang hadap di sini calon Perikatan Nasional. Mereka akan tanding lawan kita, iaitu daripada Parti Barisan Nasional. Jangan bagi satu undi pun. Bukan saja dia orang kata tidak membantu, tetapi mudarat. Mudaratnya apa? Cerita yang terbaru yang saya dengar ialah bahawa Perdana Menteri dah kata bahawa mungkin dia tak dapat satu majoriti yang besar dan tak boleh membentuk kerajaan. Datuk Seri Zahid Hamidi pun dah kata dia bersedia untuk membentuk satu jajaran dan juga bentuk kerjasama dengan mana-mana parti politik yang bersedia untuk bekerjasama dengan UMNO. Tapi pertama dia dah tolak dah. Dia tak nak kerjasama dengan Bersatu. Dan usaha yang telah pun dibuat oleh Presiden PAS, rakan-rakan kita dalam PAS untuk sama-sama mengajak kita dalam suatu jamaah untuk kepentingan dan perpaduan ummah ditolaknya. Dia tolak Bersatu dalam Perhimpunan Agung UMNO. Dia tak mau Bersatu kerana dia kata kami ni pengkhianat. Jadi kalau dia tolak Perikatan Nasional yang dia tahu dia tidak mau bekerjasama tu, siapa pilihan dia agaknya? Siapa dia? Pakatan Harapan. Saya dah dapat satu cerita yang sahih. Saya tak payah perlu beritahu sumbernya. Cerita sahih ini mengatakan memang ada persefahaman yang sudah terjalin antara Zahid Hamidi dengan Anwar Ibrahim, supaya lepas pilihan raya ini kalau UMNO dan dia tahu tak akan dapat sejumlah kerusi yang mencukupi untuk bentuk kerajaan sendiri macam masa-masa yang lampau, maka dia akan ambil langkah untuk bergabung dengan parti Perikatan ataupun Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Saudara tahu siapa di sebalik Pakatan Harapan Anwar Ibrahim? Siapa dia? DAP. DAP ni saudara pun tahu bagaimana ideologi DAP yang telah terbentuk sekian lama tu. Dia adik-beradik dengan PAP di Singapura. Dia menolak hak istimewa orang Melayu, tidak mendukung perjuangan Islam sebagai agama persekutuan. Banyak perkara yang dilakukan bercanggah dengan kepentingan rakyat kita, khususnya orang-orang Melayu. Saya duduk dalam kerajaan sekejap nama Datuk Saifuddin. We were there together dengan Tuan Dr. Mahathir waktu jadi Perdana Menteri kali yang kedua, yang membentuk kerajaan Pakatan Harapan yang katanya hanya 22 bulan. Kita duduk kat situ. Saya sendiri sebagai Menteri Dalam Negeri, Datuk Saifuddin sebagai Menteri Luar. Saya duduk dalam negeri, dalam mesyuarat, dalam banyak perbincangan ditekan oleh DAP. Satu contoh yang saya masih ingat ialah dia tekan supaya ambil langkah untuk menghapuskan Akta Hasutan. Akta Hasutan ni dah lama ada, iaitu untuk mengekang segala bentuk salah laku perbuatan yang menyentuh soal-soal induk dalam negara kita, soal institusi raja-raja dan sultan. Jangan sentuh, tak tahu arah. Diadakan peruntukan itu untuk tindakan tertentu boleh diambil terhadap mereka yang melakukan kesalahan itu, ataupun menyentuh hak istimewa orang Melayu, ataupun agama Islam, ataupun bahasa Melayu dan perkara-perkara lain yang sensitif. Dia minta supaya saya ambil langkah untuk menghapuskan Akta Hasutan. Saya tidak buat. Itu satu contoh dan banyak lagi contoh yang lain. Bermakna bahawa kalau betullah UMNO dan Pakatan Harapan akan bergabung membentuk satu jajaran baru, siapa yang akan lebih menguasai dalam jajaran baru? UMNO ataupun Pakatan Harapan? Pasal UMNO mungkin tak dapat banyak kerusi. Macam di Pahang ni saya dah nampak setiap hari dia merosot. Betul tak?
Sokongan orang kita sekarang ni lebih banyak menghala kepada Perikatan Nasional. Anak-anak muda saya lihat begitu bertenaga, bersemangat meniupkan orang kata laungan Perikatan Nasional. Begitu orang kata kuat sambutan mereka pada perjuangan kita agak nyata dan jelas. Jadi kalau begitu keadaannya, saya cukup bimbang kalaulah ini berlaku, maka apakah nasib kita semua di masa akan datang. Tetapi nasib baik ini peringatan, belum berlaku. Tetapi boleh berlaku. Khususnya kalau pengundi Melayu salah pertimbangan. Termasuklah pengundi yang sekarang ini menjadi ahli UMNO. Saya tak tahu kalau di belakang kok ada orang-orang UMNO duduk. Ada ya? Saya nak cakap pada mereka. Nak beritahu pada mereka, sekarang ni yang bertanding seperti di India Mahkota ataupun di mana kursi di seluruh negara ni, 3 parti utamanya, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan. Tetapi Barisan Nasional, komponen terpenting ialah UMNO. Orang Melayu kita. Tadi saya pergi ke Felda Lepor. Di situ hampir 100% Melayu. Kalau mereka itu ada ahli UMNO, kerana UMNO nak sokong Barisan Nasional dan calon-calon Melayu dalam Barisan Nasional, saya nak minta mereka fikir 10 kali. Kalau cerita yang sebut tadi betul dan benar berlaku, di mana kalau Zahid Hamidi yang jadi Presiden UMNO rasa tak boleh menang dan akan nanti bersekongkol dengan Anwar Ibrahim dengan Pakatan Harapan, bermakna undi yang ahli UMNO bagi kepada pemimpin UMNO ni akhirnya akan pergi ke arah Pakatan Harapan. The danger is there. Jadi seruan saya mudah saja. Tak apalah kalau nak kekal UMNO, kekal lah. Tapi bila hari mengundi sampai 19 bulan, pangkah pada Perikatan Nasional. It's alright. You can still remain where you are. Jadi ahli UMNO pasal susah sangat nak keluar. Saya dah hijrah lama dah. Susah sangat nak keluar dengan tok dia, pak dia, anak dia, dek dia, semua nak UMNO. Jadi kami pun ikut UMNO. Tetapi UMNO sudah pun tertinggal jauh di belakang. UMNO sudah rosak, tak seperti dulu. Tetapi kalaulah begitu keadaan dan dia nak keluar mengundi, saya nasihatkan jangan sokong UMNO. Tak ada siapa pun yang akan tahu. Masuk ke tempat pembuangan undi, pangkah pada semua calon Perikatan Nasional. Dan itu satu sumbangan yang akan menyelamatkan negara. Kalau itulah yang saya telahkan tadi itu berlaku, na'udzubillah min zalik. Inilah cara untuk mengelakkan dia jadi sebegitu. Jadi ini penting nak fikir. Bukan saya nak pergi, saya nak pangkah saja. Tapi ada cerita di sebalik itu. Kerana mungkin kita yang ada di kawasan seperti ini mungkin tak dapat meneliti secara lebih besar masalah yang ada di atas yang boleh menyebabkan negara kita terjerumus dalam satu gaung yang dalam, dan kalau sudah terjerumus sukar untuk naik semula. Sekarang saya nak ceritakan, kalau dah begitu tak ada pilihan. Pilihan terbaik ialah Perikatan Nasional. Baru-baru ini saya pun lancarkan manifesto. Tadi Datuk Saifuddin dah jelaskan tadi. Di peringkat negeri ada masing-masing untuk menambah yang ada kena-mena dengan peringkat negeri. Kita dah berikan orang kata rohsah, berikan kebenaran dan blessing, teruskanlah. Tapi di peringkat pusat, ini yang telah pun saya lancarkan beberapa malam yang lalu, yang kita buat secara terbuka. Lepas tu kita adakan sesi town hall untuk ada soal jawab. Bukan kita lancar lepas tu diam. Kita bersedia untuk menghadapi rakyat di waktu itu juga. Tanyalah apa perkara. Dalam ini termaktub 12 tunjang. Tunjang ni maknanya perkara-perkara yang pokok. Saya tak nak jelaskan satu persatu, tapi tunjang ni ada 12 perkara yang utama yang memerlukan kita memberikan perhatian. Semua perkara ini akan terlibat dalam hal urusan negara kita. Soal tadbir urus yang telus, itu disebutkan bersih tadi. Bersih bukan bersih yang di jalan raya dulu masa berhimpun ramai-ramai pakai baju kuning. Saya pun pernah join juga sekejap dulu. Ya, tapi bersih dari erti kata
good governance, tak urus yang baik, tidak ada penyelewengan, tak salah guna kuasa, tak ada rasuah. Kita saja parti yang mana calon-calon yang telah pun kita namakan hari itu mengangkat sumpah dan juga aku janji untuk menentang rasuah. Saya dengar UMNO pembuat juga begitu. Ya. Ya, dia angkat sumpah nak menentang rasuah, tapi yang cakap tu yang buat rasuah. Nak percaya ke? Dalam Perikatan Nasional, semua pimpinan-pimpinan sampai ke bawah tak ada terpalit pun sedikit pun dengan kes rasuah. Saya pergi ke Kelantan untuk sama-sama menyambut 32 tahun Kelantan di bawah pimpinan PAS beberapa hari yang lalu di Kota Baru. 32 tahun PAS mentadbir negeri Kelantan, tak ada satu pun kes rasuah. Allahu Akbar. Negeri Terengganu tidak ada satu kes. Di Kedah tak ada satu kes. Bersatu pun tidak ada satu kes yang mempalitkan pemimpin-pemimpin tertinggi harta di peringkat mana sekalipun. Jadi when we talk about corruption, we know we are not corrupt. Jangan ada orang cakap pasal corruption, tapi dia korup. Boleh percaya ke? Tak boleh percaya. Itu antara perkara yang kita sebutkan. Di dalam ni ada disentuh tentang soal belia, anak muda. Saya nak sebutkan sini kerana dalam pilihan raya ni ramai anak-anak muda kita usia 18 tahun ke atas sudah boleh mengundi. Didaftarkan secara automatik dalam sistem Suruhanjaya Pilihan Raya untuk membolehkan mereka mengundi. Dan mengundi penting untuk mereka laksanakan. Cumanya ibu bapa bolehlah nasihat. Pasal mereka ni baru keluar sekolah, tak mengikuti politik. Jadi kalau tanya mereka nak pilih siapa, dia tak tahu. Biasa dia rojok pada ibu bapa. Dan kalau ibu bapa yang ada di sini beritahu pada anak ke cucu, saya ada juga cucu yang saya dah cerita tempat lain. Saya tanya dia nak undi siapa, dia tak tahu. Baru tanya dia, Tok Ayah terangkan, sokonglah parti Perikatan Nasional. Yang ni Tok Ayah pimpin. Papa akan dalam WhatsApp group family, barulah dia faham. Kita minta supaya semua ibu bapa menasihatkan anak-anak ataupun cucu mereka untuk mengundi pada Perikatan Nasional. Kemudian ada yang mereka yang selamanya tak pergi mengundi, sekarang sudah ada dalam daftar pemilih boleh mengundi. Apalagi yang memang sejak dulu mengundi masih boleh mengundi, kita minta supaya mereka mengundi kepada Perikatan Nasional. Ini cara saja untuk nak menyelamatkan negara kita. Soal urusan tentang hal ehwal wanita, kita sebutkan dengan jelas bahawa perkara yang kita nak laksanakan termasuk untuk membangunkan usahawan wanita dalam negara kita. Bantuan grant RM20,000 boleh disediakan pada setiap usahawan wanita yang nak menukar bidang perniagaan. Banyak perkara yang lain yang kita telah bincangkan juga untuk jadikan dalam manifesto ini yang saya kira amat berguna supaya nasib wanita lebih terbela daripada apa yang kita lihat pada masa-masa yang lepas. Soal urusan berkenaan dengan rancangan tanah Felda. Tadi saya pergi ke Felda Lepah. Saya jelaskan, waktu pentadbiran saya sebagai Perdana Menteri, kita sudah buat keputusan menghapuskan hutang Felda, penukar Felda, RM8.3 bilion. Kita hapuskan, makna tak perlu nak bayar satu jumlah yang bukan kecil, RM8.3 bilion. Di samping kita juga menguruskan untuk dapatkan pinjaman sukuk, iaitu pinjaman secara Islamik sebanyak RM99 bilion untuk menyelamatkan tanah-tanah penukar Felda di bawah FGV balik semula kepada hak mereka dan tak diurus dengan cara yang baik supaya pendapatan penukar Felda akan bertambah baik di masa-masa yang akan datang. Itu sebahagian. Malahan saya ada beberapa pandangan dan cadangan yang setelah pun saya terima. Ada banyak pakar-pakar yang menyatakan kalaulah diberikan peluang dan kesempatan mereka nak mengemukakan cadangan pada saya, bukan nak ambil Felda, bagaimana nak mengurus tadbirkan supaya hasil mahsul yang dikeluarkan oleh Felda ini akan dapat diberikan satu penilaian yang lebih tinggi, harga yang lebih baik. Tadi kita pergi ke Felda Lepah, dicerita pasal harga kelapa sawit. Mula-mula saya menang jadi naik Perdana Menteri, harga kelapa sawit sampai RM1,700 ke RM800 satu tan.
Tak tahulah macam mana dia boleh naik begitu, tapi mungkin kerana mereka melihat pimpinan negara waktu itu boleh dipercayai. Jadi sebab tu negara seperti India tidak mengenakan cukai import untuk masuk ke sana, maka harga kelapa sawit melambung naik di waktu itu. Untuk satu ketika yang agak lama sedikit, hari ini sudah menurun kepada 7 ataupun 800 ringgit satu tan. Itu satu bab. Kerana saya melihat potensi untuk dibangunkan tanah-tanah Penuka Felda ini tidak terbatas dengan apa yang sudah pun berlaku setakat ini. There are great potential. Ada usaha untuk memasarkan produk-produk, by-product daripada minyak kelapa sawit yang boleh kita gunakan di negara-negara tertentu yang kita boleh buat, dan ada jaminan harga yang lebih baik kepada para penuka sekalian. Ini sebahagian daripada apa yang ada dalam manifesto kita yang kita akan dapat laksanakan insya-Allah. Soal yang berkaitan dengan nelayan, pekebun kecil, petani, semua ada di sini. Jadi ini kalau saudara ambil sebagai satu rujukan dibandingkan dengan manifesto daripada Barisan Nasional dan manifesto daripada Pakatan Harapan, saya boleh garanti ini manifesto Pakatan Nasional yang terbaik yang kita tawarkan untuk rakyat Malaysia untuk menjamin kelangsungan hidup yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Jadi saudara sekalian, sedikit saja penjelasan yang telah pun saya buat tadi menunjukkan bahawa untuk masa ke depan yang tinggal beberapa hari ini, kita harus membuat satu keputusan yang tepat. Ya, waktu saya berucap di sini ada gerakan dan kempen sana untuk memburuk-burukkan kita. Macam Anwar Ibrahim bahawa ini mengatakan saya ini bapa PKP. Saya ini bapa PKP. Saya gagal menguruskan COVID sehingga 36,000 rakyat Malaysia terkorban oleh wabak penyakit COVID. Ini Anwar Ibrahim buat pertuduhan pada saya. Saya dah jawab. Tapi malam ni sedikit saya nak jelaskan, itu adalah orang kata allegation yang bohong. Kerana hari ini ada keluar satu artikel dalam The Edge yang ditulis oleh pakar, antara lain menyatakan bahawa tindakan yang telah dibuat oleh saya waktu memimpin negara menguruskan COVID adalah antara yang terbaik di seluruh dunia. Bukan saya kata. Kalau saya kata, tuan-tuan kata ni masuk bakul, angkat sendiri. Saya tak ada bakul nak angkat pun. Ini terbukti. Dia ada dia punya ambang ataupun tahap-tahap yang dia jadikan ukuran. 36,000 mungkin besar kalau kita buat perbandingan mudah. Tapi Amerika Syarikat, negara yang termaju, terkaya di dunia, yang terjangkit dengan COVID ni saya fikir berjuta bilangan. Yang terkorban, yang saya ingat 1.6 juta rakyat Amerika mati terkorban oleh COVID. Russia hampir 800,000, India 500,000, Malaysia 36,000 aja. Ya, ramai ke? Ya, ramai, tapi tak seramai kalau dibanding ikut formula apa yang berlaku di negara-negara lain. Kenapa kita buat PKP? Ya, Anwar Ibrahim boleh kata banyak sangat PKP. Pandai dia cakap. Waktu kita berhadapan dengan masalah COVID, dia tak pernah keluar pun bagi nasihat pada saya. Saya menguruskan COVID tiap-tiap hari, menghadap ini skrin kat rumah saya, bincang secara Zoom, bercakap secara video conferencing pasal tak boleh duduk dekat-dekat. Dan di dalam tu ada pakar-pakar perubatan, pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar ekonomi duduk sama-sama bincang macam mana nak menguruskan hal ehwal COVID. Sebab tu kalau sudah ingat, dulu bukan PKP yang pertama, Dr. Safidin, kita putuskan 18 hari bulan Mac, semua kenakan PKP di seluruh negara. Tak pernah berlaku dalam dunia, tak pernah berlaku di negara kita. Kerana takut kalau tak buat begitu, wabak COVID boleh menular ke seluruh negara dengan begitu pantas dan cepat dan boleh menyebabkan ramai yang terkorban. Saudara mungkin tak terasa, Anwar Ibrahim duduk kat rumah elok-elok, main dengan cucu je. Dia tak payah buat apa-apa. Dia boleh kata, ya saya I'm not responsible, I'm not the government. Ya. Tetapi bila saya duduk bincang, saya hadapkan dengan Menteri Besar Selangor. Menteri Besar Selangor adalah Menteri Besar Pakatan Harapan.
Menteri Besar daripada Negeri Sembilan, Pakatan Harapan, campur dengan Barisan Nasional pada bersama-sama. Kita tak fikir soal parti politik. Kita fikir soal nyawa dan nasib rakyat. Kita duduk sama-sama bincang. Mula-mula PKP, lepas tu PKPD, PKPP. Saya tak ingat berapa banyak jenis PKP. Pasal kita dah tahu tak boleh kita kurung rakyat semua sekaligus duduk berminggu dan berbulan-bulan. Bila ada kes tertentu, seperti ada mungkin adalah kes di Kuantan, kita lock di Kuantan je. Tak seluruh negeri Kelantan ataupun Pahang kita buat begitu. Ini pengalaman yang kita pelajari dalam saat dan keadaan waktu itu. Bukan waktu zaman lapau, kita boleh rujuk dan jadikan panduan. Tak ada. Jadi ya, Anwar Ibrahim boleh kata begitu. Tetapi patut Anwar Ibrahim mesti bersyukur. Betul tak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu Allah sebutkan dalam Quran. Syukur. Dia lihat yang negatif, tak lihat yang positif. Langkah dan tindakan yang kami dalam Perikatan Nasional dah buat menyelamatkan nyawa lebih 30 juta rakyat Malaysia. Itu satu. Menyelamatkan ekonomi kita daripada jatuh dan rosak dan jahanam. Saya duduk dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi sebagai pengurusi as a Prime Minister. Mesyuarat itu dibuat tiap-tiap minggu. Dalam masa COVID kita bermesyuarat soal ekonomi juga. Satu kali mesyuarat itu, Governor Bank Negara beritahu pada saya, dia kata Perdana Menteri, kalau sebulan lagi tak buka ekonomi negara Malaysia, seluruh ekonomi negara kita akan jatuh dan runtuh. Kalau saudara jadi Perdana Menteri, apa saudara nak buat? Amaran daripada pihak Governor Bank Negara. Ini pakar-pakar ekonomi. If you do not open the economy, the whole economy will just go down. Kita bincang, what are we going to do? Bila nak bincang dalam mesyuarat COVID ni, dia ada dua kumpulan, Menteri Ekonomi, Menteri Kesihatan. Masuk Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Menteri Ekonomi, Datuk Azmin, siapa lagi yang ada, Tok Pa. Ini Menteri Ekonomi. Yang ini Menteri Kesihatan. Dan Mosti. Dulu Adham Baba dengan KJ. Bila saya bincang, saya kata kita tak boleh buka sekarang. Menteri Ekonomi kata, sir, if you don't open now, ni banyak komplain-komplain daripada syarikat-syarikat besar yang menjadi sebahagian daripada supply chain. Malaysia pembekal komponen chip yang antara yang terbesar di dunia, tak boleh buat operasi. Dia kata besok mereka ni akan tutup kilang dan angkut segala khazanah di sini, pelaburannya hantar ke luar negara. Kebimbangan kita, Menteri Ekonomi. Tetapi kalau saya kata tutup, buka, nanti Menteri Kesihatan kata kes-kes mencacak ni, Selangor yang paling tinggi. Selangor Negeri Pakatan Harapan, yang paling tinggi Negeri Pakatan Harapan. Selangor paling tinggi. Jadi kalau kita buka lagi, macam mana nak menyelamatkan nyawa sedang kesnya masih mencacak naik? Ini perimbangan antara dua. Anwar Ibrahim mungkin dia tak tahu. Saya hari ini saya nak keroyokkan dia habis-habis. Dia tak tahu tapi pandai cakap. Memang berapi-api hebat. Tapi dia tak reti soal situasi sebenar. Dan ada perakuan bahawa Malaysia antara negara yang terbaik dari pengurusan COVID-19. Itu disebutkan oleh pakar-pakar antarabangsa dan World Health Organization. Hari ini ada kenyataan daripada The Age yang menyatakan memang langkah dan tindakan yang kerajaan waktu saya menjadi Perdana Menteri ambil untuk menguruskan soal COVID adalah antara yang terbaik berbanding dengan negara-negara maju di dunia pada hari ini. Jawablah dengan Anwar Ibrahim, tak apalah. Saya dengar dia ada kat sini kot. Oh, besok datang ke sini. Tolong sampaikan pada dia berita yang saya terang tadi. Kalau tak tahu, bacalah. Banyak daripada bahan-bahan yang telah pun disebar luas tentang pencapaian dan langkah-langkah tindakan Malaysia yang cukup berkesan. Yang pastinya hari ini kita dapat kembali seperti sekarang ni dalam keadaan yang lebih baik. Dan proses pemulihan ekonomi pun sudah bermula. InsyaAllah lepas 19 hari bulan, negeri Pahang akan kita ambil sebagai negeri Perikatan Nasional. Boleh?
negara Malaysia Putrajaya kita akan ambil alih sebagai kerajaan Perikatan Nasional di peringkat persekutuan. Boleh? Saya rasa gelombang sudah bermula. 2 malam 3 malam lalu saya ada di polis, pergi ke satu DON. Bakar Hamzah, ketua kita kat sana, bertanding sebagai calon di Kuala Polis. Majlis tu sebesar ini walaupun satu DON saja. Melempah-lempah manusia keluar beramai-ramai. Kerana polis ada 3 kawasan parlimen. Kangak, Alustaq, Kangak, Arau dan Padang Besar. Arau Datuk Seri Syahidan Kasim tak dicalonkan oleh Presiden UMNO. Dia mohon untuk mintai PAS bertanding di Arau. Tonggang terbalik UMNO Arau dan juga UMNO Polis dia buatnya. Zahidi dulu Timbalan Menteri, Ketua UMNO di bahagian Padang Besar, tak juga dicalonkan. Sekarang ini bertanding bebas, pecah belah UMNO jadinya. Yang bertanding calon itu ialah wanita. Saya fikir dah 1 Arau 1-0. Padang Besar 2-0. InsyaAllah Kangak calon bersatu bertanding. Nampak cara semalam pun hebat. Kita boleh menang 3-0 di Perlis saja. Ini ramalan saya. Ada asas, kerana gelombang sudah saya lihat begitu rupa. Dia ada 15 Dewan Undangan Negeri di Perlis. Saya lihat kalau kita menang 8 ke 9 dah menang dah, kata orang Kelantan. Boleh ambil alih Perlis dan tubuhkan kerajaan negeri. PAS akan jadi menteri besar. Tak apa, kita sokong itu. No problem. Sebelum tu saya ada di Kedah, pergi membantu rakan kita juga daripada PAS bertanding ahli parlimen Dato' Awang di Pendang. Dan laporan Menteri Besar yang hadir bersama saya di situ jelas, gelombang besar baru sedang melanda negeri Kedah. Apa dia? Pembaharuan dan perubahan yang mereka mahu. Kekalkan kerajaan yang ada di peringkat negeri dan sapu bersih semua kerusi parlimen yang ada di negeri Kedah. Kelantan jangan cakap kekal. Ada 14 kursi parlimen. Dulu pun PAS dah banyak kuasai. Sekarang ni PAS dengan bersatu ambil alih. Mungkin dia kata Gua Musang, Tengku Razali, tapi gelombang Gua Musang pun kuat. InsyaAllah kita boleh menang hampir semua kursi yang ada di negeri Kelantan. Turun ke bawah sikit pergi Terengganu. 8 kursi. 1 kursi untuk bertanding oleh parti kita bersatu. Saudara Rasul Wahid di Hulu Terengganu. 7 lagi PAS. Saya fikir kita akan sapu bersih 8-0 di Terengganu. Ini bukan cakap kosong. Nanti kalau saya nak cakap lain tu, kira-kiranya saudara fikir cukup tak bilangan untuk bentuk kerajaan? Berapa bilangan kursi kita mesti menang untuk bentuk kerajaan? 112. InsyaAllah. Dengan syarat kita kerja keras dan kuat. Jangan tutup PDM, bekerja keras, ada fulus boleh jalan, tak ada fulus pun kita jalan. Yang penting meyakinkan rakyat di bawah bahawa ini waktu ketika yang paling penting untuk mereka membentuk kerajaan dipimpin oleh saya di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri oleh rakan-rakan pimpinan Perikatan Nasional di peringkat negeri Pahang. Saya fikir sudah ada gelombang dan gelombang ini akan terus berlaku untuk sampai ke 19 hari bulan insya-Allah. Jadi yang penting kita usaha bersungguh-sungguh bersama dengan doa. Kuat-kuat mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita mencapai kemenangan pada 19 hari bulan. Saya nak tunggu ketika 19 hari bulan. Saya akan ada di pusat utama, bilik gerakan utama. Biasa tentuan sikit aja sebelum akhir ni. Lepas selesai diumumkan tu, kita biasa tak kira. Tetapi bila mana pengurusi SPR jemput dan panggil dan cakap dengan kita, dia katalah Tan Sri dah dapat cukup bilangan, Tan Sri boleh tubuhkan kerajaan. Itu saya nak duduk tunggu. InsyaAllah kalau itu berlaku, kita berjaya membentuk kerajaan di peringkat pusat pada 19 hari bulan ini. Jadi itulah saja yang saya nak sebutkan pada malam ni. Agak dah lebih sedikit, tapi saya yakin dan percaya dengan penjelasan yang telah pun saya buat, maka kita berharap mudah-mudahan Perikatan Nasional
akan memperoleh kemenangan. Perikatan! 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 Takbir! 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 PN Best! Terima kasih.